Assalamualaikum dan salam sorakku sayang. Bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Tumpuan berita, jalan raya sepanjang 37.9 km Ketunuh Kapit akan dibina untuk memudahkan penduduk sekitar yang kini terpaksa menggunakan jalan sungai atau balak untuk sampai ke Pekan Kapit. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia yang juga Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata sebanyak 12 buah kampung di kawasan berkenaan akan menerima manfaat daripada pembinaan jalan itu nanti. Ini sangat bermakna lah kerana kawasan ini agak sangat terpencil. Tanpa projek ini dilaksanakan memang penduduk-penduduk kat sana sukarlah untuk berhubung sebab mereka masih bergantung kepada kaedah atau menggunakan bot ataupun perahu dan sangat sukarlah dan berbelanja besar. Dan jika siapnya projek ini nanti memang perjalanan akan sangat dipermudahkan dan juga mungkin kos juga bolehlah lebih murah daripada sekarang. Ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian penutupan bengkel penglibatan pihak berkepentingan bagi projek jalan akses Ketunuh Kapit di Kuching pada Jumaat. Datuk Seri Alexander memberitahu projek jalan itu akan melibatkan pembinaan jalan JKR R1 Standard yang akan menghubungkan jalan masuk Empangan Baleh ke kawasan Tunuh. Terdahulu semasa berucap, beliau yang juga pengerusi Agensi Pembangunan Hulu Rajang URDA berkata projek itu akan menjadi game changer dan pemanggil untuk meranjakkan pembangunan sosioekonomi dan kemudahan asas lain di kawasan itu dan sekitarnya. Hadir sama dalam program itu Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong, Ahli Dewan Undangan Negeri Pelagus Wilson Nyabong Ijang, Adun Bukit Goram Jefferson Jamit Unyat dan Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai. Laporan seterusnya, penganjuran Program Education and Career Fair 2022 bertujuan mendedahkan kursus atau program yang ditawarkan oleh industri awam kepada golongan pelajar, belia dan juga ibu bapa. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah-Wiin berkata, ramai pelajar lepasan universiti belum menerima apa-apa tawaran pekerjaan. Oleh itu, beliau mengumpulkan kedua-dua institusi pendidikan dan kemahiran, industri NGO serta masyarakat. Kita perlu mendesati pelajar-pelajar dan anak-anak kita bahawa terdapat pilihan yang berdaya maju di luar sana, iaitu dengan memasuki ke institusi dan pusat latihan kemahiran sekiranya minat mereka ke arah bidang tersebut. Potensi dan peluang adalah terbuka kepada siapa sahaja untuk meningkatkan kemahiran diri. Bahwasanya pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci kejayaan. Selain itu, terdapat tapak pameran yang terdiri daripada institusi pengajian tinggi IPT, institusi kemahiran dan juga agensi lain yang menguruskan pengambilan pekerja yang ditawarkan dalam industri. Turut hadir Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi 2, Datuk Willy Mongin, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Damian Rejek, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Kamri Afendi dan Pegawai Daerah Serian Lim Hock Meng. Kepaparan di Kapit, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu bersama pihak Jambatan Kerjaya JKR telah turun padang mengadakan lawatan ke tapak projek Jambatan Nanga Bangkit pada Khamis. Lawatan tersebut adalah untuk memastikan pelaksanaan pembinaan jambatan penghubung tersebut berjalan dengan lancar. Turut serta dalam lawatan tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas Lidam Asan, Penolong Timbalan Pengarah JKR Nur Ismail Razali dan Kaki Tangan JKR. Manakala di Sri Aman, Bandar Sri Aman akan menjadi tumpuan pengunjung bagi menyaksikan Pesta Benak Sri Aman 2022 yang kembali berlangsung pada Sabtu. Penganjuran Pesta Benak edisi ke-19 kali ini akan menjadi lebih menarik selepas 2 tahun terjejas susulan penularan pandemik COVID-19. Majlis Prapelancaran Pesta berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis di Astaka Utama Pesta Benak 2022 pada Jumaat. Menurutnya, perasmian Pesta Benak Sri Aman 2022 akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg.
Jelasnya pihak penganjur menyasarkan seramai 50,000 pengunjung akan datang memeriahkan sambutan Pesta Benak Sri Aman 2022. Tambah Datuk Francis, Pesta Benak 2022 kali ini akan berlangsung selama 3 hari, bermula dari 9 hingga 11 September dengan pelbagai acara menarik akan diadakan. Turut hadir Residen Bahagian Sri Aman Sri Raidaha, Timbalan Residen Bahagian Sri Aman merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Pesta Benak Sri Aman 2022, Elvis Didit, serta ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua masyarakat. Sementara itu, penduduk setempat teruja dengan sambutan Pesta Benak Sri Aman 2022 yang kembali berlangsung selepas 2 tahun tidak diadakan susulan penularan wabak COVID-19. Untuk sambutan regata benak pada tahun ini, mengikut maklumat yang kita dapat daripada Jawatankuasa Kecil Regata, pada tahun ini kita telah mendapat sebanyak 15 penyertaan daripada pelbagai jenis pasukan yang terdapat di bahagian Sri Aman lah. Dan daripada 15 pasukan tersebut, mereka akan menyertai pelbagai jenis aktiviti lumba sungai di bahagian Sri Aman lah, sebagai contoh seperti Sakai 30, Sakai 10 dan sebagainya. Dan sumber lain yang kita dapat daripada regata juga mengatakan pada tahun ini penyertaan adalah sangat ramai dan meriah. Jadi orang ke selalu datang ke Benak Sri Aman tu sebenak tu. Lepas mayu hari Mekah menua, hari Kucing, hari Sibu, hari Dura Kapit, seluruh menua kita sesawak tu lebih ke agak bulan Semenanjung maka besi datang. Jadi kita tu lama dah nganti Pesta Benak tu lepas ketika COVID-19 tu jatuh kemarin kita nadanya. Jadi harap kita sama kerjasama sama sokong penuh sama bergulai. Jadi lebih pengagati lepas mendak orang ke mayu datang Pesta Benak betul upar tu. Pilah sebab selama tu 2 tahun nak sunyi je. Bila ada pesta macam tu seronok pula rasanya datang tempat tu. Meriah bah. Meriah kan kat situ. Muka main angga macam okey lah sebab macam pertandingan tadi macam mis ya bertanding tu apa berkau apa semua. Okey lah mau dapat bola lagi lah akan datang. Bola lagi. Sanggup kami orang datang dari Kuching basic. Dari Kuching ke situ. Oh dari Kuching. Jadi kita sama mendak pengerami Pesta Benak tu kemudian mensia manyu hamai datai hari li riulu di semua tempat lah di Sarawak tu. Jadi peluang tu tadi diguna semua rakyat di kawasan Sri Aman tu lebih lagi sidak di rumah panjai ngelaku ke pengawat dagang sidak lebih baik ekonomi sidak. Jadi itu merebut peluang tu ngambil ke sidak nemu bekeni gaya pemansang menua kita dia tu. Jadi rebut peluang lebih banyak pengerami Pesta Benak kita sama medak gerai-gerai itu nyual macam-macam barang. Jadi sidak di rumah panjai pun sama berebut ke peluang tu. Jadi terima kasih ngagai perintah lebih lagi ngagai bala kita di Sri Aman tu sokong pengawat tu lebih bagai pagila lusa awak kita sama sampai datai bak Pesta Benak. Sebab Sri Aman sudah 2 tahun tidak ada Pesta Benak dan hari ini saya tengok Pesta Benak dekat Sri Aman hari pertama banyak pengunjung dari luar tempat lah. Saya tengok orang luar dari tempat lain masuk Sri Aman memang bagus untuk ekonomi Sri Aman dan boleh meningkatkan semua ekonomi sini yang boleh memperkenalkan apa di mana Sri Aman. Dan juga harap semua orang datanglah Sri Aman untuk tengok-tengok benda-benda yang terkenal di Sarawak. Okey, selamat Hari Pesta Benak ke tahun 2022 di Pasar Sri Aman tu. Jadi nampakku hari tu ramai yang datang sebab lama pesta tu sini pula ada 2 tahun dulu sini pula kita di Pasar Sri Aman tu. Jadi kita malam meriah. Terima kasih kepada penganjur Pesta Benak tahun 2022. Terima kasih. Ke perkembangan berikut, seramai 362 pemain squash mengambil bahagian dalam kejohanan terbuka remaja Borneo 2022 yang diadakan di Pusat Squash Sarawak, Jalan Diplomatik Petrajaya. Kejohanan itu merupakan edisi ke-6 yang dianjurkan oleh Persatuan Raket Squash Sarawak SRAS.
Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, kejohanan antarabangsa ini kembali diadakan dengan meriah menyaksikan penglibatan atlet daripada 9 buah negara termasuk 11 negeri dalam Malaysia. Katanya, selepas 2 tahun kejohanan ini tidak dapat diadakan disebabkan pandemik COVID-19, pada tahun ini Pusat Squash Sarawak kembali meriah dengan penglibatan atlet-atlet remaja dalam kejohanan ini. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan makan malam sempena kejohanan berkenaan bagi mewakili Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Kuching pada Jumaat. Kejohanan ini berlangsung selama 5 hari bermula 7 September hingga 11 September 2022. 9 buah negara yang mengambil bahagian kali ini adalah Jepun, Korea Selatan, India, Sri Lanka, Pakistan, Filipina, Indonesia dan Singapura. Manakala 11 buah negeri adalah Sarawak, Sabah, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Penang, Perlis dan Kedah. Selanjutnya di Limbang, pemilihan Kampung Limpasong dalam pertandingan Aspirasi Keluarga Sejahtera PAKS Peringkat Negeri Sarawak 2022 adalah sangat tepat menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palu Gumbang. Ini kerana katanya Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Limpasong adalah antara yang paling aktif di kawasan Dewan Undangan Negeri Tun Batu Danau. Katanya kerjasama dan perpaduan yang terjalin dalam kalangan penduduk kampung memainkan peranan penting untuk mencapai aspirasi kampung sejahtera. Justru beliau berharap agar semangat ini akan menjadi budaya, amalan masyarakat dan penduduk kampung. Paulus berucap demikian dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat sempena penghakiman pertandingan aspirasi keluarga sejahtera PAKS Peringkat Negeri Sarawak 2022 di Dewan Kampung Limpasong, Limbang baru-baru ini. Mengulas lanjut, Paulus memberitahu dalam PAKS ini, JKKK Kampung Limpasong telah memperlihatkan adat dan budaya masyarakat Bisaya yang sebelum ini tidak pernah disaksikan dalam mana-mana majlis. Beliau memberi contoh upacara temaruk, iaitu upacara mengubati orang sakit yang diamalkan oleh masyarakat Bisaya pada zaman dahulu. Selain itu, pameran alat-alat tradisional turut diadakan dalam usaha memperkenalkan kepada para hakim adat dan budaya masyarakat Bisaya. Pada majlis itu, Adun Batu Danau telah meluluskan peruntukan projek kecil luar bandar MRP RM20,000 kepada JKKK Kampung Limpasong di atas kejayaan dipilih menyertai PAKS 2022 dan tanda sokongan kepada penduduk kampung atas usaha serta kerjasama yang ditujukan dalam menyertai pertandingan ini. Sementara itu, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, Jabatan Premier Sarawak meraikan rakan-rakan strategik unit berkenaan dalam satu majlis malam apresiasi pada Jumaat. Pengarah UNIFOR Richard Lon berkata majlis penghargaan berkenaan diadakan untuk meraikan serta memberikan penghargaan atas kerjasama dan penglibatan agensi-agensi kerajaan yang telah menjadi rakan strategik dalam menjayakan program dan aktiviti sepanjang tahun ini. Menurutnya, malam apresiasi berkenaan juga dapat merapatkan lagi persahabatan dan silaturahim antara UNIFOR dengan agensi-agensi kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jelas beliau, tanpa penglibatan agensi-agensi kerajaan, segala aktiviti dan program yang dilaksanakan oleh UNIFOR tidak akan dapat dijalankan dengan jayanya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Malam Apresiasi UNIFOR bersama agensi-agensi kerajaan tahun 2022 di Kuching. Antara rakan strategik yang diraikan adalah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Unit Protokol dan Pengurusan Acara Negeri UPAN serta agensi-agensi kerajaan lain. Richard Lon juga berharap kerjasama strategik ini dapat dimantapkan lagi di masa hadapan sekaligus memberi manfaat kepada kumpulan sasar. Dalam majlis sama, beliau turut menyempurnakan penyampaian sijil penghargaan kepada rakan-rakan strategik. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menjebak fakta, salam UKAS.